Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Nurnasyaliah binti Ghazali. Saya akan membentangkan tentang objektif kajian, metodologi kajian dan kajian literature. Bagi objektif kajian bagi kajian etika profesional dalam pembentukan karakter mahasiswa ialah yang pertamanya, untuk mengetahui dan memahami dengan lebih terperinci dan menyeluruh tentang konsep etika dan mahasiswa. Yang kedua, untuk mengenal pasti dan menganalisis keperluan etika dalam diri setiap pelajar secara menyeluruh. Dan yang ketiga, untuk memahami pengetahuan akan pengaruh etika profesional terhadap pembentukan karakter mahasiswa. Bagi metodologi kajian, metodologi kajian yang digunakan dalam kajian ini ialah kaedah pengumpulan data. Kaedah pengumpulan data merupakan kaedah pengumpulan segala maklumat menggunakan sumber-sumber yang tertentu. Pengumpulan data adalah kaedah data, penganalisian kualitatif dan data sekunder. Data sekunder adalah yang digunakan untuk mendapatkan maklumat terperinci tentang etika profesional terhadap pembentukan karakter mahasiswa. Apa itu data sekunder? Data sekunder merupakan data sedia ada yang boleh diperolehi daripada pelbagai sumber seperti bahan-bahan tercetak dan elektronik seperti buku, artikel, jurnal, akhbar dan lain-lain. Bagi kajian literature untuk kajian ini, kajian literature dari pelbagai ilmuwan berbeza telah mengeluarkan pendapat masing-masing tentang definisi etika. Antaranya ialah Zaharah, Abu Daud dan Razri memberi penegasan bahawa etika merupakan keupayaan seseorang manusia dalam membezakan perkara betul dan salah berdasarkan pertimbangan pemikiran dan akhirnya melakukan perkara yang betul. Selain itu, menurut Sharifah Hayati, etika merupakan himpunan nilai dan moral yang menjadi piawai dalam membentuk tingkah laku individu, organisasi dan kerjaya. Beberapa konsep juga telah dikemukakan. Antaranya, konsep etika ini turut diterima pakai dalam sektor pekerjaan awam dan swasta dan menjadi garis panduan dalam sesebuah organisasi seperti etika perkhidmatan awam, kod etika kejuruteraan, plan integriti dan kod etika JAKIM, etika kerja Islam dan sebagainya. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Ana Suha binti Muhammad Asinor. Sebagaimana yang kita tahu, etika dan moral profesional merupakan salah satu elemen yang paling penting bagi meningkatkan sasiah kecemerlangan mahasiswa yang berilmu, berkualiti dan berbudi bahasa. Pembentukan sesebuah negara yang maju dan beretika adalah merujuk kepada keupayaan sesebuah negara tersebut membangunkan pemikiran dan nilai rakyat dengan sempurna. Ciri dan kriteria sesebuah negara yang ingin mencapai status negara yang membangun dan maju adalah dengan mempunyai sistem pendidikan yang mantap dan berkesan. Bukan hanya menitik beratkan kemajuan dari segi pembangunan material sahaja, tetapi turut membangunkan pembangunan nilai yang meliputi soal tingkah laku dan adab manusia itu sendiri. Namun, pada era globalisasi ini, permasalahan etika dan moral merupakan cabaran yang cukup besar dalam menentukan hala tuju peribadi mahasiswa. Pencapaian yang cemerlang dalam akademik oleh mahasiswa tidak akan memberi makna sekiranya para graduan tidak mempunyai akhlak yang baik dari segi moral. Hal ini akan mengakibatkan berlakunya gejala yang tidak sihat dalam kalangan masyarakat dan akan memberi kesan buruk kepada pembangunan negara. Etika perlu dipelajari dan diamalkan dalam kehidupan seharian mahasiswa. Keberkesanan prinsip etika terletak pada diri mahasiswa itu sendiri. Tanpa disiplin diri dan kekuatan mental yang hebat, mahasiswa hari ini tidak dapat mencapai tahap etika yang diingini. Kerana norma agama semakin ditinggalkan dan masyarakat kini lebih menjurus kepada kemajuan material demi mencapai kemewahan dan keselesaan hidup. Keadaan ini menyebabkan tingkah laku manusia sering mengabaikan etika dan nilai murni untuk mencapai apa yang mereka hajati. Oleh itu, kajian literatur ini akan membincangkan dimensi dan pemahaman nilai etika dan moral profesional seorang mahasiswa yang perlu diterapkan dalam diri seorang mahasiswa
sebagai benteng terpenting untuk memantapkan sasiah diri. Seterusnya, saya akan menerangkan pengertian etika dan mahasiswa. Pengertian etika dari segi etimologi, etika berasal dari perkataan Yunani iaitu ethos yang membawa maksud watak, adat, kepribadian atau perangai. Menurut perspektif Islam, etika disinonimkan dengan akhlak yang mana merujuk kepada tingkah laku yang baik yang berasaskan Al-Quran dan hadis. Di dalam Islam, apabila seseorang itu melakukan kebaikan kepada Allah, Allah akan mengurniakan kepadanya ganjaran pahala. Menurut Dr. Zuhdi bin Marzuki, beliau berpendapat bahawa mahasiswa dapat didefinisikan sebagai suatu kumpulan pelajar yang berada di dalam sistem pendidikan formal sebuah negara yang paling tertinggi. Seterusnya, Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka edisi keempat mendefinisikan mahasiswa sebagai pelajar atau penuntut yang menuntut di institusi pengajian tinggi. Hai, nama saya Intan Fazihah binti Azhar dan saya akan membentangkan tentang pengaruh etika profesional terhadap pembentukan karakter mahasiswa. Seperti mana yang kita tahu, etika merupakan nilai, asas atau moral yang menjadi panduan seseorang untuk berperilaku dalam kehidupan. Hak dan kewajipan moral ini perlu dipraktikkan dalam kehidupan seseorang sama ada ia baik atau buruk. Sandaran nilai yang digunakan mestilah berpandukan kepada sesuatu sama ada untuk memutuskan sesuatu yang benar atau sebaliknya secara konsisten dan berkhidmat. Selain itu, etika merupakan sebahagian integral dari semua aktiviti dalam kehidupan manusia yang mana secara keseluruhannya ia boleh diadaptasikan dalam konsep etika profesional yang merupakan ukuran tingkah laku dan menjadi pedoman dalam berperilaku. Jika ditelusuri dari sudut mahasiswa, etika profesional merupakan suatu integriti yang ditunjukkan oleh seorang pelajar dengan kesedaran akan aturan yang berlaku dengan nilai-nilai yang dipersetujui, kesediaan untuk bersikap optimis dan berkeyakinan untuk berinteraksi antara satu sama lain. Etika profesional ini haruslah dipraktikkan dan dipegang oleh setiap mahasiswa kerana ia merupakan suatu pertimbangan etis yang penting yang berlaku pada masa sekarang. Kita dapat fahami bahawa setiap bidang pelajaran yang ada di dalam sesuatu universiti memiliki etika profesional yang berbeza antara satu sama lain. Namun begitu, ada beberapa etika profesional yang berlaku secara universal dan menyeluruh, iaitu seperti bertanggungjawab, hormat menghormati dan berhemah. Jika meneliti dan mengkaji dari pandangan tersebut, maka kita dapat simpulkan bahawa etika ini merupakan sesuatu yang penting kepada mahasiswa. Hal ini kerana mahasiswa sentiasa bekerja dan berinteraksi dengan orang lain sama ada secara berkumpulan atau tidak dalam kehidupan seharian. Maka tidaklah salah jika ingin mengatakan bahawa mahasiswa sebagai penyambung generasi ini perlulah ditanamkan dalam diri mereka akan karakter dan etika ini. Pembentukan karakter pada diri mahasiswa boleh menjadi hal yang rumit jika tidak dimulai dari zaman mereka bertatih lagi, memandangkan mereka akan pergi ke peringkat yang lebih tinggi, seterusnya menempuh arah pekerjaan yang lebih mencabar. Karakter dan perilaku yang diamalkan secara konsisten dapat menghasilkan sikap dan nilai yang berintegriti. Selaras dengan panduan hidup berbilang bangsa dan bermasyarakat, pembentukan refleksi ini boleh menyantuni sikap dan karakter seseorang mahasiswa dalam mengembangkan ciri-ciri dan nilai yang baik dalam berperilaku. Namun begitu terhadap pengaruh yang signifikan dalam pembentukan karakter dalam diri mahasiswa. Kembali ke era zaman nenek moyang kita, etika pastinya memiliki pengaruh signifikan dari kedudukan yang penting dalam pembentukan diri seseorang. Penanaman etika profesional dalam diri mahasiswa boleh diintegrasikan dalam kegiatan perkuliahan atau majlis-majlis ilmu yang dilakukan sama ada di dalam bilik kuliah maupun tidak. Ia menjadi landasan yang penting bagi seseorang mahasiswa sebelum melakukan sesuatu urusan. Selain itu, pemahaman mahasiswa terhadap prinsip-prinsip etika boleh mempengaruhi perilaku mereka ketika mereka melangkah ke alam yang lebih mencabar pada masa akan datang. Ini kerana ia merupakan hal yang serius untuk dilaksanakan dalam pendidikan dan akan terus mengalami kebincangan mengikut arus perkembangan permodenan. Nilai moral yang diyakini oleh sesuatu masyarakat boleh menjadi sumber dalam perkembangan etika profesional seseorang mahasiswa. Oleh kerana itulah, setiap perbuatan yang dianggap beretika jika memenuhi tolak ukur sesuatu bangsa tersebut, maka akan diakui oleh bangsa tersebut.
kita dapat melihat bahawa mahasiswa yang ada dalam diri mereka karakter dan perilaku yang baik merupakan mahasiswa yang mempunyai karakter dan etika yang unggul. Jadi dapat disimpulkan bahawa etika profesional yang baik boleh menjadi acuan yang hebat kepada karakter diri mahasiswa. Bekal yang dibawa menjadi bahagian integral dalam diri mereka akibat pembentukan yang dilandasi dengan kebudayaan yang sopan dan standard perilaku yang hebat. Keperluan etika dalam diri setiap mahasiswa. Sebagai seorang individu yang menuntut ilmu, nilai etika dan moral amatlah penting dalam diri mahasiswa. Saya, Fatia Azurin binti Azmi, akan menerangkan 3 keperluan etika dalam diri setiap mahasiswa. Yang pertama ialah membentuk mahasiswa yang berintegriti dan jujur. Kejujuran merupakan salah satu prinsip etika yang penting dan perlu dipupuk oleh setiap mahasiswa, terutamanya dalam isu pendidikan atau menuntut ilmu. Ajaran Islam mengajar kita untuk sentiasa bersikap jujur dan amanah. Sabda Rasulullah SAW, "Wa man ghasyanna falaysa minna." Maksudnya, dan barang siapa yang menipu kami, maka bukanlah dia daripada di kalangan kami. Ayat ini menjelaskan bahawa Islam melarang perbuatan tidak jujur. Sebagai contoh, menipu dalam peperiksaan bagi mendapatkan markah yang memuaskan. Perbuatan ini sangat tidak beretika dan dapat mendatangkan banyak keburukan kepada diri sendiri, masyarakat dan negara. Yang kedua, etika merupakan elemen penting dalam membentuk generasi muda yang berakhlak. Pada zaman teknologi ini, mahasiswa dan mahasiswi kini banyak terdedah dengan akhlak dan budaya negatif melalui media sosial. Media sosial seperti WhatsApp, Facebook, Instagram dan TikTok mempunyai banyak isu negatif seperti fitnah dan pengkritikan berlaku. Tanpa etika, mahasiswa dan mahasiswi mungkin akan menyerap segala akhlak negatif melalui semua platform media sosial tersebut. Lalu, tanpa mereka sedari, mereka juga sudah tergolong dalam kalangan masyarakat yang tidak bermoral tersebut. Etika dan nilai murni yang baik merupakan elemen penting untuk membantu memberikan sumbangan kepada masyarakat dan negara kelak. Yang ketiga pula, etika dapat membentuk mahasiswa dan mahasiswi yang sopan dan berbudi bahasa selaras dengan ajaran Islam. Dengan adanya etika dalam berpakaian, mahasiswa dan mahasiswi akan sentiasa mengenakan pakaian yang sopan dan menutup aurat. Pakaian yang sopan menjamin keamanan dan keharmonian masyarakat, di mana kes tidak bermoral seperti gangguan seksual akan berkurangan. Selain itu, hubungan antara mahasiswa juga akan menjadi lebih erat kerana pertuturan yang sopan santun dan penuh dengan budi bahasa dapat mengelakkan daripada perselisihan faham berlaku. Assalamualaikum, saya Nik Rizati Husna binti Khairul Anwar dan akan membentangkan faktor pembentukan etika mahasiswa. Saban hari majoriti mahasiswa di negara kita lebih terdedah kepada masalah etika dan tingkah laku, yang mana hampir setiap hari kita disajikan dengan kes-kes jenayah seperti kes rogol, dadah, curi, rempit, pergaulan bebas, khalwat, lari dari rumah dan pelbagai lagi. Oleh itu, pihak berkuasa haruslah peka terhadap punca dan faktor kemerosotan etika mahasiswa dalam memupuk generasi yang berakhlak mulia seiring dengan pembangunan negara, kerana mereka lah yang akan mewarisi kemajuan dan kemakmuran negara. Antara faktor yang mempengaruhi etika individu mahasiswa termasuklah faktor keluarga, pengaruh rakan sebaya, pengalaman hidup dan nilai peribadi. Faktor-faktor ini menyebabkan seseorang mahasiswa itu berkelakuan lebih baik dalam masyarakat atau sebaliknya. Antara faktor pembentukan etika mahasiswa yang pertama adalah keluarga. Mengikut Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka 1994, keluarga ditakrifkan sebagai seisi rumah tangga yang terdiri daripada suami dan isteri atau beserta anak. Keluarga merupakan kumpulan pertama yang mana mempunyai faktor penting dan pengaruh besar bagi bangsa dan negara dalam membentuk corak nilai moral dan etika anak-anak. Daripada keluarga lah akan lahir generasi yang akan menentukan nasib bangsa dan negara. Jika keluarga boleh melaksanakan fungsi dengan baik, maka akan berkembangnya generasi yang berkualiti dan boleh dipercayai akan menjadi tiang kemajuan negara.
Pengaruh rakan sebaya juga merupakan salah satu faktor yang menentukan etika seseorang. Pengaruh rakan ini boleh dilihat di peringkat sekolah, kerja atau di universiti. Etika seseorang individu selalunya dipengaruhi oleh tingkah laku orang sekeliling, sama ada untuk kebaikan atau keburukan. Apabila seseorang mahasiswa itu mempunyai nilai moral yang baik, seperti kejujuran, tanggungjawab dan ketukunan, ia membantu membangunkan etika yang baik. Jika seseorang itu mempunyai rakan yang selalu kontak kelas, malas membuat kerja dan melakukan aktiviti yang tidak baik, perbuatan negatif itu berkemungkinan menjadi ikutan rakan lain. Oleh itu, mahasiswa sewajarnya mencari rakan yang dapat mendorong mereka ke arah melakukan kebaikan. Pembentukan etika seseorang mahasiswa itu juga bergantung kepada pengalaman hidup sendiri. Pengalaman boleh memberi kesan positif dan negatif kepada kehidupan manusia. Peristiwa atau memori yang pernah berlaku, sama ada baik atau buruk, dalam diri mahasiswa itu membentuk kehidupan dan mempengaruhi kelakuan etika seseorang mahasiswa itu. Peristiwa-peristiwa ini merupakan sebahagian daripada proses pembesaran dan menjadikan mereka lebih matang. Faktor yang terakhir adalah nilai peribadi. Nilai peribadi boleh dilihat berhubung dengan pekerjaan dan keluarga. Seseorang yang mementingkan pangkat, pengaruh dan kedudukan tinggi dalam masyarakat bertindak untuk kepentingan diri sendiri tanpa memikirkan kesannya kepada orang lain. Bagi orang yang mengambil berat tentang keluarga, kerja, belajar, dianggap sebagai tanggungjawab kedua, dan sebarang tindakan yang diambilkan akan mengutamakan kepentingan semua pihak. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Siti Nur Fatimah dan hari ini saya akan menerangkan berkaitan isu semasa yang melibatkan etika dan diri mahasiswa. Pada masa kini, kita sering melihat di kaca televisyen ataupun membaca di dada akhbar berkaitan isu semasa yang melibatkan mahasiswa pada masa kini yang berpunca daripada kekurangan nilai etika dalam diri. Di antara isu semasa yang akan kami ketengahkan adalah isu perbuangan bayi, isu pornografi dan isu buli. Kes hubungan bayi di negara kita semakin hari semakin meningkat, terutamanya dalam kalangan generasi muda. Hal ini akan menjadi lebih serius sekiranya tidak dibendung. Selain itu, pornografi merupakan suatu perbuatan yang serius jika tidak dibendung dari kecil. Masalah ini boleh menjadi ketagihan tanpa disedari. Di samping itu, aktiviti buli yang semakin berleluasa boleh menjadi semakin agresif hingga boleh membawa kematian. Tidak hanya sekadar fizikal, malah mental dan emosi juga boleh mempengaruhi perasaan dan tingkah laku seseorang. Secara tuntasnya dapat disimpulkan bahawa terdapat hubungan yang sangat rapat antara etika dan mahasiswa. Etika ialah sistem atau asas ilmu akhlak yang mengkaji berkaitan antara baik atau buruk tingkah laku dalam kehidupan seseorang, manakala mahasiswa merupakan panggilan kepada seseorang pelajar yang sedang mengikuti pengajian lanjutan di peringkat universiti. Dengan etika, mahasiswa boleh beradab dan berbudi bahasa dalam apa jua perkara. Etika yang baik akan membantu dalam membentuk individu yang mulia dan jujur yang mempunyai kualiti terpuji dan disiplin diri yang unggul, tidak kira di mana seseorang mahasiswa itu berada, kerana nilai etika inilah yang akan membentuk falsafah hidup, cara berfikir dan tingkah laku seseorang mahasiswa itu. Dengan etika seperti ini, seterusnya akan membawa kejayaan kepada diri mahasiswa sendiri maupun masyarakat serta negara. Walau bagaimanapun, etika tidak datang begitu sahaja. Ia bukanlah sesuatu yang diberikan kepada seseorang sejak lahir. Tetapi etika mestilah dipupuk melalui pendidikan secara formal ataupun tidak. Menjadi tanggungjawab setiap mahasiswa untuk memastikan amalan etika yang baik dipraktikkan sejak kecil hingga ke akhir hayat demi menjadikan masyarakat Malaysia sebuah negara yang bukan sahaja dihormati pencapaiannya tetapi juga dicontohi kerana rakyatnya mengamalkan etika kehidupan yang mulia. Sekian, terima kasih.